إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya kasihi Fadilatul Imam Bilal Pendidikan Kuasa Masjid Bukit Indah. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saudara jemaah yang dirahmati Allah. Saya dah cuba untuk tukar setting dekat sini, tapi sebab settingnya daripada dalam yang tak diubah untuk setting sini, maka tuan-tuan mungkin tak berkesempatan untuk melihat apa yang telah saya sediakan daripada nota untuk perkuliahan pada malam ini. Alhamdulillah, saya mulakan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal-amal salih yang telah dibangunkan oleh tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, serta berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu yang lebih besar daripada kurnia kebaikan yang kita dapat buat di bulan Ramadan yang lalu, apa dia? Iaitulah dapat beristiqamah pada amal kebaikan tersebut. Satu kebaikan adalah merupakan kebaikan, tetapi yang lebih besar daripada satu kebaikan ialah kita dapat beristiqamah pada kebaikan tersebut. Inilah benda yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar memperolehi apa yang telah dikurniakan oleh Allah, khususnya kepada baginda Nabi SAW, para sahabatnya, tabi'in serta orang yang saleh, sehinggalah mereka kesemuanya dapat dilihat mengakhiri kehidupannya dalam kebaikan. Caranya bagaimana? Mengekalkan kebaikan yang telah dapat dibuat pada satu ketika dalam kehidupan mereka, sehinggalah mereka kembali bertemu dengan Allah. Antara perkara yang kita harap dapat juga kita beristiqamah dengannya, iaitulah berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, keberadaan kita dalam majlis ilmu adalah sesuatu yang hendak kita pastikan diri kita sentiasa berada bersama-sama dengan perkumpulan ilmu ini. Oleh kerana itulah Allah telah memberikan petunjuknya menerusi kewajipan yang didatangkan kepada kita sahabat waktu. Tiap-tiap minggu paling kurang kita akan diwajibkan untuk mendengar khutbah sebagai salah satu daripada pengisian ilmu yang diwajibkan kepada kita. Patah lagi kalau mereka yang dapat melakukannya setiap hari. Hidup dengan ilmu adalah merupakan kehidupan yang sangat-sangat baik, kehidupan yang akan menghampirkan diri kita kepada Allah setelah kita memahami tanggungjawab kita. Maka bagi kita, apa yang dapat kita sambung daripada perkuliahan kita daripada sebelum Ramadan, kita mengakhiri perkuliahan sebelum daripada Ramadan tersebut pada ayat 121 daripada surah Al-Baqarah. Tuan buka ayat 121 daripada surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, kita dah selesai bicaranya pada ayat 121 yang dahulu. Malam ni kita nak sambung kepada ayat 122 daripada surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, saya seronok ada di kalangan tuan-tuan yang bangun untuk ambil mushaf, cari mushaf yang ada terjemahan, supaya tuan-tuan akan dapat lebih manfaat daripadanya. Tambahan pula kita punya LCD ni, tak ada sahabat kita yang boleh bantu untuk nak tukar setting daripada dalam. Saya tak ada keupayaan untuk melakukan perubahan daripada setting dalam, saya cuma boleh buat setting sini. Tapi tak apalah, mudah-mudahan ada kebaikan untuk tuan-tuan juga. Sama-sama kita tengok ayat ni dan kita cuba fahami sebaiknya. Bermula daripada ayat 122 kita lihat tuan-tuan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Kata Allah, wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut berkenaan tentang ayat ini, saya minta tuan-tuan
pergi ke ayat 47 terlebih dahulu. Ayat 47 muka surat ke-7 daripada surah Al-Baqarah. Cuba tuan-tuan tengok sama ke tidak ayat 122 dengan ayat 100 dengan ayat 47 surah Al-Baqarah. Sama ke tidak? Ayat 47 muka surat ke-7 tu tuan-tuan tengok. Sama ke tidak? Sama. Betul kan? Okey. Ayat lepas daripadanya pun hampir sama dengan ayat yang kita akan bacakan lepas daripadanya. Justru kalau benda sama, kenapa nak diulang lagi ya? Ini menarik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun kalau kita dengar daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Az-Zumar, contohnya Allah menyebutkan ayat 23 surah Az-Zumar, Allah kata Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha. Allah lah yang telah menurunkan bicara yang datang daripada sisi Allah, yang dikatakan kalam Allah, yang mana bicara ini datang dalam bentuk sebuah buku yang mana ayat yang terkandung di dalam itu mutasyabiha, hampir-hampir menyerupai antara satu sama lain. Tuan-tuan jangan pelik. Ayat ni sama, lebih kurang sama, ataupun maksudnya hampir sama. Sebab sifat Al-Quran ini satu ayat kepada ayat yang lain. Sila. Bila? Boleh. Jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan faedahnya lebih besar. Siapa yang boleh membantu, kita ucapkan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepada beliau. Ayat Al-Quran ini, dia kalaupun kita kata tak sama sebiji-biji, ada yang sama sebiji-biji. Contohnya dia kata surah Ar-Rahman tu kan yang diulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada yang hampir sama. Contohnya kita sebutkan ayat yang 123 lepas ni, dia akan hampir sama dengan ayat 48 yang tuan-tuan perhatikan tempat daripada dia. Hampir sama, tapi ada beberapa perbezaan dia. Ataupun mungkin kita kata tak sama langsung daripada sudut kalimah-kalimahnya, daripada kita kata lafaz-lafaznya tak sama keluar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Baik, okey. Mudah-mudahan Allah mengajari pengaji kita ni dengan kebaikan yang mana. Allah turunkan ayat-ayat ni bukan nak membuatkan kita bosan, tetapi kadang-kadang pengulangan ayat ini selain daripada maksudnya menegaskan sesuatu perkara, benda yang dah tahu, Tuhan datangkan kali kedua nak ingatkan sebagai penegasan, ataupun yang keduanya mengukuhkan kefahaman, yang ketiganya mendatangkan pada konteks yang berbeza walaupun ucapannya sama. Waktu Ramadan dulu saya datang pada tuan-tuan dengan tazkirah Ramadan. Tuan-tuan ingat tak, saya bawakan satu frasa yang sama, tetapi bila diungkapkan ianya boleh membawa maksud yang berbeza. Contoh, Ramadan datang lagi, satu frasa yang sama, tetapi bila mana diungkapkan oleh orang yang pertama, diungkapkan dengan ungkapannya Ramadan datang lagi, sama, tapi kita tahu orang ni jadi tak suka Ramadan datang. Ada yang kedua kata, Ramadan datang lagi, terkejut dia, tak ready, tiba-tiba Ramadan datang. Ayat yang sama tapi memberikan maksud apa yang dilontarkan itu berbeza. Yang ketiga disebutkan terlebih dahulu, Alhamdulillah Ramadan datang lagi. Jadi ini bersyukur Ramadan datang. Ayat sama tapi ketiga-tiganya dalam suasana yang berbeza. Sebab itulah bila mana kita lihat ayat 122, walaupun kita dah dengar ayat 47 dulu lafaznya sebiji, kalau kita baca terjemahannya pun sama. Itu sebab kita belajar tafsir. Kenapa tafsir ini penting? Sebab tafsir ini akan menjelaskan konteks ayat ini, walaupun lafaznya sama,
tetapi konteks penceritaan pada tempat ini tak sama macam konteks penceritaan pada ayat yang sebelum daripada ini. Konteks penceritaan ayat 122 apa yang ada? Kalau tuan-tuan perasan ayat yang sebelum daripada dia, surat yang atas sekali yang Tuhan katakan walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ayat 2 ayat sebelum daripada dia, ayat 120. Betul? Takkan reda sama sekali orang Yahudi dan juga orang Nasrani untuk kamu hidup dengan cara hidup kamu, melainkan dia nak kamu ikut cara hidup dia. Itu konteksnya. Sampailah Tuhan kata orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, bila mana mereka baca betul-betul kitab tersebut, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minu bihi ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Bukan yang Yahudi, bukan yang Nasrani, tapi yang betul-betul baca kitab mereka. Konteks daripada dua ayat yang mendahului ini menjelaskan kepada kita bila mana Allah sekali lagi seru Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat yang telah aku kurniakan kepada kalian, dan aku sebelum daripada ini pernah memuliakan tok nenek kalian yang taat pada aku dan taat pada Nabi yang diutuskan kepada kalian, kepada mereka daripada sekalian umat-umat yang lain. Allah ulang balik ayat ini. Tujuannya apa dia? Kerana konteks di sini sudah berbeza sedikit daripada konteks yang berlaku pada ayat yang sebelum daripada ini. Kalau kita lihat, bila mana Allah mengulang seruan terhadap anak-anak keturunan Nabi Yaqub, pada ayat 47 Allah sebut, Allah ulang bentuk yang sama pada ayat ini. Ianya adalah datang dengan tujuan untuk terus memperingatkan mereka atas sekalian nikmat yang telah dianugerahkan kepada ayah-ayah dan orang-orang yang terdahulu daripada mereka, serta kelebihan yang pernah dikurniakan kepada mereka dalam bentuk pengutusan rasul-rasul dan penurunan kitab-kitab kepada kaum yang hidup sezaman dengan mereka. Dekat sini saya sebutkan apa tujuan diulang ayat ini. Quran, kalau kita faham, ia bukan kitab yang ditulis berjela-jela. Dia kitab yang ringkas, lagi ringkas lagi ianya akan lebih memudahkan umat akhir zaman untuk merujuk pada dia, yang akan menjelaskan panjang lebar apa dia, hadis-hadis Nabi. Quran datang dalam bentuk yang ringkas, orang baca boleh faham, senang faham, boleh bawa pergi mana-mana. Berbanding kalau tuan-tuan dah bawa kitab-kitab hadis, dia berjilid-jilid. Quran besar ni, kalau yang saiz poket lagilah, kalau yang saiz handphone orang poket pergi mana-mana boleh rujuk. Tetapi bila mana ada sesuatu yang diulang, itu menunjukkan bahawasanya urusan tersebut adalah urusan yang penting. Sebab kalau tidak, ianya akan diringkaskan. Maka apa tujuan pengulangan pada ayat ini sedangkan ia telah disebutkan pada ayat 47? Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengingatkan mereka tentang tanggungjawab mereka untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sebab Bani Israel ini, kalau kita tahu sifat mereka, mereka adalah jenis pelupa terhadap janji-janji mereka terhadap Tuhan mereka dan juga Rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Dan apa yang mereka sebutkan, mereka janjikan, mereka lah yang kerap kali melanggarinya, sama ada kerana lupa yang sebenar-benarnya ataupun buat-buat lupa. Maka untuk Bani Israel ini jangan pelik, Allah ulang, sebab mereka ni memang dikenali sebagai orang yang sentiasa lupa ataupun buat-buat lupa. Ini bagi memastikan peringatan yang disampaikan itu benar-benar berkesan dan sampai kepada tujuannya. Sebab geng ni, Bani Israel ni, geng dia suka up diri dia. Dia suka act sombong. Apa yang dia ada, dia ingat segala-galanya milik dia. Maka Tuhan kata dia jangan dia perasan lah.
yang kamu itu dilihat mulia, yang kamu itu dilihat hebat di kacamata seluruh umat yang lain, bukan semata-mata kerana sifat kamu itu Bani Israel, tetapi akulah yang telah mengurniakan kamu nikmat-nikmat tersebut. Bila mana aku kurniakan kamu nikmat tersebut, kamu kena sembah aku, jangan sembah yang lain. Dan bila mana aku memuliakan kamu, wa anni faddaltukum, Allah memuliakan tok nenek mereka satu ketika dahulu. Adakah kemuliaan itu datang secara tiba-tiba? Tidak. Ada sebabnya. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi, waktu saya sebutkan terjemahan itu, Syekh Abdullah Basmeh, pengarang kepada tafsir Pimpinan Rahman, yang sebelum daripada ini, kalau Malaysia sebut tafsir Pimpinan Rahman adalah merupakan salah satu daripada rujukan utama kita. Kata Syekh Abdullah Basmeh, bila mana dia sebutkan Allah menyatakan aku melebihkan datuk nenek moyang kamu, ia bukan datang secara tiba-tiba. Dikaitkan adalah kerana taatnya mereka dahulu kepada Allah dan taatnya mereka dahulu kepada Nabi Musa. Sebab kalau ada di kalangan Bani Israel yang tak taat pada Allah, yang tak nak ikut Nabi Musa, sebaliknya pilih untuk ikut Fir'aun, apa jadi? Semuanya dimusnahkan dan dihina oleh Allah. Zaman Nabi Musa dulu kan ada yang ikut Fir'aun kan? Aku ni Bani Israel, kira mulia je? Tak. Mulianya kamu bukan sebab kata kamu tu Bani Israel, sebab ada di kalangan Bani Israel yang ikut Fir'aun, dihina, dimusnahkan, dimatikan. Tetapi yang dimuliakan itu yang ikut Nabi Musa, yang taat pada Allah, maka dia mulia. Maka seperti mana ia pernah berlaku satu ketika dahulu, pada zaman satu ketika dahulu, ayat ini diturunkan pada zaman Nabi Muhammad sebab ada isu pada zaman Nabi Muhammad. Kalangan anak cucu Nabi Allah Yaqub yang digelar Bani Israel ini dah lupa benda yang telah pun diberikan kemuliaan itu. Asas yang disebutkan dua tadi, mereka cuba untuk nak menyingkirkan daripada hidup mereka. Semata-mata kerana aku ni Bani Israel, maka aku mulia. Kamu kena muliakan diri kamu seperti mana tok nenek kamu mulia, taat pada Allah, ikut Nabi. Kalaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, sama macam kita juga. Kita ni mulia sebab apa, tuan-tuan? Adakah semata-mata kerana bangsa kita ni? Tak. Kita tak pernah sebut tentang bangsa ni, mungkin ada bangsa lain yang dilihat lebih mulia daripada kita. Nak sebutkan tentang keturunan, mungkin ada keturunan yang lebih baik daripada kita. Tapi kita ni dilihat mulia oleh orang lain kerana ada ni iman, Islam, taat kita pada Allah dan taat kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita akan jadi mulia. Mereka satu ketika dahulu turut sama dikurniakan kerajaan-kerajaan yang besar berbanding kaum-kaum yang lain yang hidup sezaman dengan mereka. Maka ia menjadikan mereka kaum yang terbaik pada masa tersebut dalam kalangan Bani Israel. Ada yang dikurniakan oleh Allah kerajaan-kerajaan yang besar. Contohnya pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Contohnya pada zaman ketika mana Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Mereka dapat hidup sebagai sebuah kerajaan, maksudnya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sehinggalah bila mana beberapa waktu yang panjang selepas daripada itu, disebabkan mereka tidak lagi mentaati Allah, akhirnya mereka ditewaskan oleh pemerintah yang zalim selepas daripada itu yang dinamakan sebagai Nebuchadnezzar. Akhirnya mereka hilang tanah air tempat tinggal dan bertebaranlah mereka di atas muka bumi. Sehinggalah mereka pergi ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Cerita yang selalu saya ulang, kenapa mereka pergi ke bumi Madinah Al-Munawwarah? Sebab mereka dengar ada Nabi akhir zaman yang akan keluar, dan mereka harap Nabi itu adalah daripada kalangan mereka yang akan mengembalikan balik kemuliaan mereka dan mengembalikan tanah air mereka satu ketika nanti. Tapi tengok-tengok Nabi itu bukan daripada kalangan mereka, tengok-tengok daripada kalangan Arab. Terus tak jadi beriman sampai kesudah mereka tidak dapat kemuliaan tersebut, melainkan untuk janji Allah akhir zaman mereka akan diberikan beberapa ketika kekuasaan yang kita dapat lihat pada hari ini. Mereka hanya baru dapat berkuasa di atas muka bumi bermula dari tahun 1948. Baru sangat.
Kalau ikutkan tak sampai 100 abad lagi. Tak dapat kita tak sampai satu abad lagi, 1 tahun tak sampai lagi. Itu pun kalau kita lihat bagaimana kejahatan mereka teramat-amat dahsyat. Tetapi peringatan terus diberikan, perlu ingat kali, jangan jadi jahat, jangan menyombong tinggi. Baru-baru ni bagaimana peristiwa yang menggegarkan dunia, walaupun sebenarnya peristiwa sebegini bukanlah satu benda yang pelik bagi telinga orang Islam. Seorang wartawan wanita yang ditembak di kepala saat melaporkan insiden di Baitul Maqdis, sehingga seluruh dunia melontarkan kecaman-kecaman terhadap tindakan Yahudi Zionis ini. Tapi dia buat macam biasa, dia buat pokok badak. Sedangkan benda ini dah merupakan satu keganasan yang tak dapat diterima oleh akal manusia. Seorang wanita, kalau lelaki itu kita kata boleh bunuh lelaki, tak, tapi perempuan wartawan memakai baju kalis peluru yang tertulis press ni kita kata wartawan akhbar. Dah ada dah perjanjian perang. Kalau nak perang, antara yang tak boleh diapa-apakan, yang tak boleh dihalakan sasaran senjata ialah kepada wartawan. Mana-mana yang memakai tas baju yang tertera lambang wartawan memang tak boleh diapa-apakan. Wanita ini tampil untuk nak melaporkan kejadian bersama dengan petugas Al Jazeera, akhirnya ditembak kepala dia. Kalau orang kata tersilap tembak, mungkinlah kata tertembak kaki ke, tertembak badan. Tak, kalau kata headshot ni memang dah targeted, dah memang ditarget untuk ditembak. Kita, bagi diri kita kata tak dapat diterima akal perbuatan tersebut. Tapi inilah lagak manusia yang diperingatkan oleh Allah semenjak 1400 tahun dulu sampai sekarang tak berubah perangai. Ayat ni kalau diulang 100 kali pun dalam Quran, orang kata tak ada masalah. Sebab inilah bangsa yang sememangnya layak diulang-ulang peringatan. Macam mak kita kata lah, korang ni mak cakap sampai berbuih mulut. Kita tak suka mak kita main bebel, tapi perangai kita tak ubah-ubah. Mak kita kata kau jangan bawa mak main bebel sebab perangai kau yang tak berubah. Takkan Allah ulang ayat yang sebegini, ayat begini diulang 2 kali dalam Quran. Maka tak ada siapa yang patut menyatakan ayat ini tak betul diulang. Tak. Untuk bangsa Yahudi ini kalau diulang 100 kali dalam Quran, maka itulah pengulangan yang selayaknya bagi mereka. Okay. Ada benda yang saya skip sebab ada benda yang teknikal yang saya tak nak tuan-tuan tahu lagi untuk waktu ni, contohnya isu ni. Ada yang kata kemuliaan mereka itu mutlak, ada yang kata ianya terbatas. Tapi ini isu yang kemudian disahkan. Meskipun nikmat yang dinyatakan itu diperolehi oleh ayah-ayah mereka, namun nikmat ke atas ayah dan nikmat kepada anak atas kapasiti mereka adalah sebahagian daripada ayah-ayah mereka. Ya, kamu boleh dapat kemuliaan. Bapa kamu tu orang mulia. Masa kita lah hari ini kan, kalau kita dengar seseorang tu anak kepada seseorang yang mulia, kita kata kamu ni anak orang hebat. Kamu boleh dapat kemuliaan macam ayah kamu yang hebat tersebut. Tapi dia ada syarat dia. Kamu kena jaga perangai kamu, kena jaga akhlak kamu, kena jaga tutur kata kamu, baru kamu dapat. Mereka nak merupakan anak-anak kepada insan-insan yang mulia satu ketika dahulu. Tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh ayah mereka, membuatkan mereka hilang kemuliaan tersebut. Maka inilah perkara yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka agar mereka ingat perkara tersebut kalau betul mereka inginkan kemuliaan hidup di dunia, apatah lagi di akhirat. Cuma ulasan seperti mana ulasan sebelum daripada ini kita katakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tak kala mana berhadapan dengan golongan yang gerah kepala ni. Kalau ikutkan kita ni, tahap kita ni, kalau jenis manusia yang gerah kepala ni, kita tangkap, kita sekeh daripada dia. Cakap lebih kurang, kau dengar cakap aku ni. Allah berkuasa untuk buat begitu. Bahkan Allah boleh berbicara dengan bahasa yang teruk-teruknya terhadap mereka yang jahat. Tapi Allah nak ajar kita bagaimana uslub dakwah itu mestilah tetap memilih perkataan yang sesuai, perkataan yang kalau sebolehnya ianya dapat menarik hati pendakwah untuk mendengar. Jahat mana pun manusia, kalau sebutkan tentang dakwah, pilihlah bahasa yang baik untuk dituturkan. Allah tak panggil mereka, hei Yahudi, tak. Allah panggil mereka, ya Bani Israel, wahai anak-anak Nabi Yaqub. Kalimah Israel ialah ganti nama lain bagi Nabi Yaqub.
Allah boleh buat. Yahudi ni kalau bagi Yahudi dia marah sebenarnya, sebab Yahudi ni lah satu bangsa yang telat. Dia tak suka sebenarnya. Yang dia suka kalau kita panggil dengan Israel. Pasal apa? Sebab itu menyebutkan mereka itu daripada keturunan Nabi-Nabi mereka. Sebab negara mereka tak katakan Yahudi state. Adalah dia disebutkan sebagai Jew state, tapi untuk nama negara itu sendiri dikatakan sebagai Israel. Pasal apa? Itulah kemuliaan mereka. Yahudi ni tak sampai ni elok lah. Sebut je jahat-jahat dia. Tak, ini bahasa yang Tuhan ajar pada kita. Cakap mana-mana tegas-tegas, tapi jangan gunakan kalimah-kalimah yang buruk. Apatah lagi kalau kita tak tahu asal usul Israel itu adalah sebutan nama Nabi Yaqub, maka ada yang mempersendakan kalimah Israel tersebut, sedangkan kalimah Israel itu tak pernah bersalah. Israel ialah Nabi Allah Yaqub. Sebut dengan baik. Wahai Nabi Israel, dengarlah cakap Tuhan. Okey, tak ada masalah. Ayat yang berikutnya Allah sebut, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Tuan-tuan juga kena buka ayat 48. Tengok ayat 48 sekejap. Ayat 48, tuan-tuan tengok hampir sama. Kalau tadi ayat 47 dengan ayat kedua memang 100% mirip. Tapi ayat 48 dengan ayat 1, 2, 3 ni dia mirip-mirip sahaja. Walaupun permulaannya sama, pengakhirannya sama, tapi kalau tuan-tuan cekap, mata itu nampak, dia boleh mengesan apa beza di antara dua ayat ini. Kalau dalam ayat 48 Allah menyebutkan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Dekat sini wa la yuqbalu minha 'adl. Nampak tak? Ayat yang berikutnya dekat sana Allah sebut wala yukhadhu minha 'adl. Dekat sini Tuhan sebut wala tanfa'uha syafa'ah. Kenapa dua ayat yang mirip-mirip ini ditukar posisi kalimah-kalimahnya? Ini menarik tuan-tuan. Saya sebutkan pada satu tempat yang lain yang saya kongsikan pada diri, saya kata bertuah orang yang hadir majlis ilmu. Sebab apa? Tuan-tuan boleh faham benda ini dalam masa lebih kurang tak sampai 10 minit insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak belajar sendiri, tuan-tuan nak buka, nak terti sendiri, nak tendung sendiri apa benda, tuan-tuan akan habiskan masa seperti mana saya habiskan masa berapa lama? 41 tahun. Boleh faham. Sanggup. Itu sebab orang hadir majlis ilmu ni beruntung. Pasal apa? Dia boleh faham benda yang orang lain kena ambil masa yang panjang untuk faham, dia faham dalam masa yang singkat. Tak nak mari lagi majlis itu, tak tahulah rugi. Malam ni kita kongsikan apa benda yang menarik tuan-tuan. Yang pertamanya Tuhan kata wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kamu, peliharalah diri kamu. Asal kalimah takut, takwa itu ialah memelihara diri daripada satu hari yang akan berlaku huru-hara. Hari apa yang manusia perlu takut, kata Allah? Dalam dunia ni kita macam-macam hari kita ada. Dalam dunia ni kita ada hari yang macam-macam. Abang, hari kahwin takut tak? Ada sikit-sikit takut tak lepas nak jawab tu kali, nak sebut nanti sekali lepas ke 10 kali lepas, takut juga. Tapi hari itu tak berapa takut, dicampur dengan seronok sikit. Hari apa lagi takut? Hari nak pergi temu duka. Macam mana Hari apa? Hari ini hari periksa. Nak periksa nanti. Takut. Tapi boleh tahan. Tak berapa takut, seronok juga tempat STM ni boleh enjoy.
Tapi ada satu hari yang seluruh manusia akan takut, tanpa mengira siapa pun dia. Kalaupun dia orang baik, dia akan takut. Kalau dia orang jahat, apatah-apatah lagi dia akan takut. Semua manusia perlu takut dengan apa yang Tuhan suruh dia takut. Bila sebutkan hari ini, lagi 4 minit insyaAllah. Bila sebutkan tentang hari ini, tuan-tuan, kalaupun walaupun hari ini Tuhan tak sebutkan direct, tak ada pun wattaqu yawmal akhirah ataupun wattaqu yawmal qiyamah. Allah sebut open, wattaqu yawman, takutlah kamu satu hari. Satu hari itu kalau Tuhan tak sebut pun, semua tahu belaka hari itu pastilah tidak lain tidak bukan itu hari kiamat. Saya pernah berikan satu kaedah bagi bahasa Arab. Apa yang sudah terkenal, maka ia tidak perlu diperkenalkan lagi. Pada Ramadan itu saya kongsikan dengan tuan-tuan yang dengan tazkirah saya. Ada benda yang kalau dah terkenal, maka ia tidak perlu diperkenalkan. Ianya hanya diperkenalkan bagi benda-benda yang orang tak tahu. Tapi hari kiamat, seluruh manusia tahu. Tak kiralah sama ada dia orang beriman ataupun tak beriman, dia tahu hari itulah akan menjadi hari yang paling menakutkan dalam hidup dia. Kerana apa? Sebab hari itulah hari perkiraan dan hari itulah merupakan hari pembalasan yang sebenar-benar. Maka Tuhan kata, takutlah kamu akan satu hari yang Tuhan tak sebutkan di sini, tapi manusia semua akan dapat tangkap, itulah hari kiamat. Permulaan ayat 48 sama dengan ayat 123 sama. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kenapa kena takut dengan hari kiamat? Sebab kata Tuhan pada hari tersebut, seseorang itu takkan dapat mengganti ataupun melepaskan orang lain sedikit pun daripada. Ayat sebelum daripada ini, Tuhan suruh orang Bani Israel ingat kembali nikmat, ingat balik kemuliaan, dengan maksud tujuan supaya mereka itu bertaubat dan kemudian kembali taat Allah, kembali taat Nabi. Kemudian disusuli dengan ayat ini, suruh takut. Apa kaitannya? Kaitannya ialah, kalau kamu tak nak buat apa yang aku suruh, siap orang hari kiamat tiba nanti mampu. Macam mak lah, waktu dia peringatkan kita esok sekolah, pergi ambil baju, pergi ambil kasut, pergi ambil seluar, siap esok nak sekolah. Kita buat dono je, okey tak ada. Lagi esok kalau nampak tak ada lagi baju, seluar, kasut, kamu tahulah apa jadi. Tepi pintu tu dah ada dah namanya benda rotan sekatang. Mak tak payah cakap, kamu kena rotan. Kita dah faham bahasa mak. Pagi esok tak nampak baju, tak nampak seluar, tak nampak kasut, siap kau. Pagi esok, masa telah disebutkan esok pagi, kita dengar-dengar gitu terus bangun. Capai baju, capai seluar, capai kasut, bubur depan pintu, siap-siap esok lagi sekolah. Maka Bani Israel, kalau mereka itu tidak mendengar perintah Tuhan, Tuhan kata kalau kamu tak nak dengar, cukuplah kamu takut akan apa yang bakal menanti kamu satu ketika nanti, iaitulah saat hari tersebut takkan ada siapa yang dapat gantikan sesiapa dalam urusan menerima pembalasan daripada Tuhan. Mana-mana jiwa. Ayat ini disebutkan secara hampir mirip-mirip. Kita punya muazzin azan dulu. Silakan. Disambung. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, naik. Sesuai dengan perintah yang Allah telah sebutkan dalam ayat yang sebelum daripadanya tadi, secara tak langsung yang kita faham bila mana Allah ingatkan tentang nikmat, Allah ingatkan tentang kemuliaan, Allah nak mereka taat kembali kepada Allah dan ikut kembali Rasul yang telah Allah utuskan, walaupun bukan daripada darah keturunan mereka. Maka Allah datangkan ayat ini, kalau tak nak buat seperti mana yang Allah perintahkan, Allah kata kamu kena takut, kamu kena waspada daripada melakukan pelanggaran terhadap arahan tersebut, kerana hakikatnya kamu sendiri tahu akan tiba satu hari yang kamu akan berhadapan dengan satu keadaan yang sangat-sangat sukar. Sebab kesukaran tersebut bukan cuma satu, kamu akan berhadapan dalam ayat itu Tuhan sebut ada 4 kesukaran yang kamu akan hadap.
Yang pertama Tuhan kata la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Siapa pun tak dapat ganti tempat kamu untuk nak hadap pembalasan dari Tuhan. Untuk dunia ni setengah-setengah daripada manusia dia tak takut hukuman. Dia kata apa dia, kalau saya kena nanti ada orang yang boleh backup saya, ganti tempat saya. Orang lain masuk penjara bagi pihak diri saya mengakulah apa yang patut boleh mengaku, nanti dia masuk penjara saya bebas. Dunia. Akhirat no. Buatlah macam mana pun, siapa pun tak boleh ganti tempat siapa. Ayat ni Tuhan sebut dua kali lah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ayat 48, ayat 1, 2, 3. Dua-dua sebut secara umum mana-mana jiwa tak boleh nak ganti tempat siapa-siapa. Tapi yang menariknya kalau tuan-tuan buka surah Luqman ayat 33. Surah Luqman ayat 33, Ustaz berapa? Saya tak ingat. Juzuk 20. Buka surah Luqman ayat 33. Saya bukakan tuan-tuan mudah. Ayat yang ke-33 lah. Ayat 33 surah Luqman Ustaz 414. Buku surat 414 ini, tuan-tuan tengok ayat 33. Dekat sini Tuhan spesifikkan siapa yang tak boleh ganti sesiapa. Kalau ayat 2 ayat itu Tuhan sebut umum, mana-mana pun tak boleh nak ganti sesiapa. Siapa-siapa pun tak boleh ganti sesiapa, tak kira lah siapa dia. Tapi ayat 33 surah Luqman, Tuhan kata, wahai manusia, takutlah kamu akan hari di mana seorang ayah tidak boleh menggantikan anaknya. Kenapa dekat sini spesifik? Dekat surah Baqarah ni Tuhan tak spesifik. Pasal surah Luqman adalah berbicara tentang ayah dan juga anak. Ibaratnya Tuhan nak bagi faham bapa-bapa sebelum tiba kiamat kena betul-betul ingatkan anak-anak pasal apa. Bila tiba kiamat, bapa yang sayang anak pun dah tak boleh nak ganti-ganti dah. Ayah, mak ni biasanya kalau anak susah, dia tak sanggup tengok anak susah. Dia reda dia susah daripada anak susah. Itu dunia. Betul ke tidak? Kita faham. Itulah tabiat ibu dan ayah. Sebolehnya dia nak anak dia senang. Tapi hari kiamat kalau mak bapak tak fikir sungguh-sungguh, tak nasihat anak sungguh-sungguh macam Luqman nasihat anak dia dalam surah Luqman ni, kena ingat bapak yang tak ingatkan anak dia jangan menyesal bila hari kiamat tengok anak masuk neraka tapi tak boleh buat apa-apa. Kenapa disebutkan begitu? Sebab tak ada yang lebih reda untuk menggantikan tempat orang lain melainkan seorang ibu dan seorang ayah. Apatah lagi kalau orang lain nak ganti tempat siapa-siapa. Kau reda tak masuk penjara, aku bebas. Minta maaf, tak ada siapa yang lalu. Dekat dunia tak mereka ada hapuan-hapuan yang lain, ada tukaran-tukaran yang lain. Akhirat nak tukar dengan apa? Tak ada tukar. Ini yang pertama yang manusia akan hadap kalau tak nak taat Allah. Yang kedua apa dia? Kalau dah tak ada siapa ganti, agak-agak boleh tak saya bayar apa-apa untuk tebus diri saya? Ini fikir yang kedua manusia, nak lepas daripada sesuatu hukuman ni kan? Boleh tak saya bayar apa-apa? Tuhan terus nafi. Wala yuqbalu minha adlun. Ayat 123 Tuhan kata, minta maaf, takkan diterima daripada mereka adlun. Adlun ni dalam bahasa terjemahan disebut apa dia? Tebusan. Kenapa adlun, tebusan itu dikatakan adlun? Sebab nak tebus mesti nilainya sekurang-kurangnya adil, sama. Aku nak tebus emas, bayar aku emas. Hatta kalau kamu bawa datangkan sesuatu yang kira-kiranya kalau nak diukur dengan ukuran dunia, kamu kira boleh beli, kamu kira boleh bayar, Tuhan kata Tuhan tak terima hari itu. Bawalah emas bergunung-gunung sekalipun, takkan ada yang boleh bayar nilai kamu masuk neraka. Tamam. Adlun, tebusan. Tuhan nafi. Yang ketiga, wala tanfa'uha syafa'ah. Kalau tak ada tebusan, agak-agak kalau saya ada kabel dengan siapa-siapa boleh tolong tak? Tuhan kata syafa'ah
ataupun penolong yang namanya kabel-kabel tu pun tak ada manfaat pun. Dekat dunia boleh berkira tu, akhirat syafaat tak ada. Macam kita lah pasal orang Kedah kata, boleh beri syafaat kat aku tak? Orang Kedah bahasa dia kita boleh beri syafaat tu tolonglah. Ada kawan tolong, Tuhan kata akhirat syafaat tak ada manfaat. 3. Yang 4 ini Tuhan sebut wala hum yunsarun, dan mereka itu sama sekali takkan ditolong. Agak-agak kalau sampai 4 benda ini manusia tak takut lagi, manusia ni jenis apa agak-agak? Kalau sampai 4 warning yang Tuhan bagi, 4 benda ni akan dicabut daripada manusia, agak-agak manusia ni jenis apa? Jenis mana? Na'udzubillah min dzalik. Cuma daripada 4 benda ni tuan-tuan, untuk ayat 1, 2, 3 dengan compare dengan ayat 48, perkara 1 dan juga 4 kedudukannya sama. Perkara 2 dan juga 3 dia ada shift, pertukaran. Kenapa? Sebab dalam ayat 48 konteks dia itu, iaitulah mereka melihat, tuan-tuan baca ayat 48, sebelum daripada itu bicaranya berkenaan tentang sikap mereka terhadap Allah. Ayat 47, ayat 46, ayat 45, ayat 44, semuanya cerita mereka dengan Allah. Mereka tak nak melihat bahawasanya Allah itu lebih tinggi daripada mereka. Mereka nak mereka itu lebih tinggi daripada Allah kerana mereka cintakan kedudukan. Kenapa mereka cintakan kedudukan? Sebab mereka ingat dengan kedudukan mereka itu mereka akan dapat melebarkan pengaruh. Kenapa nak melebarkan pengaruh? Sebab mereka dapat kabel yang banyak yang boleh bantu mereka waktu mereka susah. Itu sebab pada ayat 48 Tuhan dahulukan tak terima kabel dulu. Tetapi berbeza dengan konteks ayat 1, 2, 3 ini, tuan-tuan tengok daripada ayat 120 tadi, ianya melibatkan mereka dengan manusia-manusia yang lain. Kenapa mereka nak menguasai manusia yang lain? Bukan sebab kedudukan, tetapi kerana duit. Maka yang duit itulah yang dinafikan terlebih dahulu dalam ayat 1, 2, 3. Tuhan kata Tuhan tak terima tebusan. Mana yang menjadi penggantungan mereka yang paling awal, itu yang Allah hapuskan terlebih dahulu. Mana yang menjadi harapan mereka yang paling awal, itu yang Tuhan hapuskan dahulu. Pengajaran untuk kita juga, kenapa hidup kena bertawakal dengan Allah. Sebab bila mana kita bergantung kepada sesuatu, katalah kita diletakkan bergantungan, hidupku ini adalah bergantung kepada ayah aku. Biasanya manusia buat begini, ayah dia Tuhan matikan awal-awal. Pasal apa? Tuhan tak nak dia bergantung dengan ayah dia, Tuhan nak dia bergantung dengan Allah. Bila mana dia bergantung dengan jawatan dia, hari ini saya stabil sebab jawatan yang saya ada sekarang, jawatan itu Tuhan hilangkan dulu. Pasal apa? Sebab Tuhan tak nak dia bergantung dengan jawatan dia. Saya ni bergantung hidup saya ni dengan career saya. Career itu Tuhan hilangkan. Tapi bila mana kita bergantung dengan Allah, Tuhan sebut dalam surah Furqan apa dia? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kamu hendaklah bergantung dengan sesuatu yang sentiasa hidup dan takkan mati-mati. So bila kita bergantung dengan Allah, tak akan takut lagi. Tadi orang Yahudi tak, dia bergantung dengan kabel, dia bergantung dengan duit. Ini dua kekuatan dia. Itu sebab orang kata orang Yahudi punya connection ni orang dua. Walaupun dia orang bangsa yang kecil, tapi connection dia sangat kuat. Di mana-mana mereka berada. Yang kedua, kuasa mereka ialah duit. Bank dunia di tangan mereka. Rothschild punya family. Tapi dua-dua ini Tuhan kata kiamat nanti finish. Dan kenapa dipilih ayat terakhir wala hum yunsarun? Mereka itu sama sekali tidak akan ditolong, ianya bagi memutuskan segala harapan yang kalaupun mereka fikir kalau tak dapat tebus boleh tak kabel. Lepas tu apa lagi? Bila mereka mula nak fikirkan yang lain daripada itu,
Tuhan kata, tak usah fikirlah, memang takkan ditolong punya lah. Itu memutuskan langsung harapan orang Yahudi pada hari kiamat, dia akan menjadi orang yang paling putus asa. Kita dia orang beriman, beruntung. Hidup kita kalau betul kita ada iman, tebal nipis itu keadaan yang lain. Tapi kalau iman itu ada, kita masih lagi ada harapan membantu. Kalau bukan daripada Al-Quran, daripada Nabi SAW, daripada kawan-kawan yang saleh. Sifat adanya pertolongan itu untuk orang beriman ada. Dia takkan putus asa. Sebab orang beriman dia tak ada putus asa. Susah macam mana pun hidup dia tahu paling tak ada pun Allah ada untuk tolong. Tapi untuk yang lain daripada orang beriman, semua akan mendapat tolong dia, especially pada hari kiamat. Maka mereka kena takutkan keadaan ini supaya sampai peringatan Tuhan dalam hidup mereka. Wallahu ta'ala. Dua yang kita kata malam ni nanti kita akan sambung insya-Allah pada bulan akan datang, berkenaan tentang cerita Nabi Allah Ibrahim, sesuai insya-Allah kiranya dengan kupasan sempena dengan ketibaan bulan Zulhijjah musim haji bulan depan. Kita masuk cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.